إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Para penonton yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya akan membicarakan tentang satu tajuk, satu topik iaitu penyakit ain. Dari sudut bahasa, ain ini maksudnya mata. Mata kita ni dalam bahasa Arab disebut ain. Dan kaitan penyakit ini memang ada kaitan dengan mata. Sebab itu saya letak situ dari hati naik ke mata. Kalau cerita tentang penyakit angau, penyakit rindu, kasih atau penyakit jatuh hati ini, mata kita memandang sesuatu dan dia terus turun ke hati. Maka di situ timbulnya penyakit kasih, cinta, rindu dan sebagainya. Tapi masalah sekarang ni ialah ada satu penyakit yang mana ia boleh kita katakan dari hati naik ke mata. Maknanya memandang sesuatu yang mengkagumkan kita, menakjubkan kita, atau kita memandang sesuatu yang kita rasa nak hasad, kita rasa dengki. Lalu daripada hati itulah membuatnya penyakit itu naik ke mata, terus pergi kepada orang-orang yang atau sesuatu yang kita pandang itu, dan akhirnya menyebabkan kemudaratan kepada orang atau sesuatu benda. Baik, kita tengok dari sudut dalil. Adakah penyakit ain ini ada dalam Al-Quran dan Sunnah? Dalil yang pertama ialah kita boleh lihat dalam surah Yusuf ayat ke-67, iaitu suatu cerita tentang pesan Nabi Yaqub alaihi salam kepada anak-anak baginda tak kala mereka memasuki kota Mesir. Dikisahkan pada ketika itu semenanjung Arab mengalami satu musim kemarau yang panjang, sehingga memaksa penduduk-penduduk daripada negara-negara seperti Palestin datang ke Mesir untuk mendapatkan bantuan makanan. Dan ketika anak-anak baginda, anak-anak Nabi Yaqub ni bermusafir nak masuk kota Mesir, maka pesan Nabi Yaqub seperti yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah ila akhir. Maka berkata Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jangan kamu masuk kota Mesir itu daripada pintu yang sama, daripada satu pintu saja. Tapi masuklah kota Mesir itu dari pintu-pintu yang berbeza-beza. Pesan Nabi Yaqub AS kepada anak baginda supaya anak-anak baginda masuk ke kota Mesir yang mereka pergi itu dengan memasuki pintu yang berbeza-beza. Kenapa pesan Nabi Yaqub sedemikian? Kata ulama, Nabi Yaqub tahu bahawa penyakit ain itu wujud, dan kerana ketampanan, kehansaman yang ada pada anak-anak baginda, maka dibimbangi kalau gerombolan anak-anaknya seramai 11 orang ni masuk kota Mesir, maka dibimbangi orang-orang Mesir, masyarakat di sana terpesona, kagum dengan ketampanan anak-anak baginda. Jadi oleh kerana baginda bimbang terkenanya, jika ditakdirkan terkenanya ain, akan timbul mudarat pada anak baginda, maka dipesan supaya mereka ini cubalah untuk cari jalan masuk ke kota Mesir daripada pintu-pintu yang berbeza-beza. Baik,
Dalil yang kedua ialah tentang cubaan orang kafir jahiliah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan pandangan mata. Dikisahkan dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir mereka, iaitu orang-orang yang kafir itu, menggelincirkan kamu wahai Muhammad, menjatuhkan kamu wahai Muhammad dengan pandangan mereka. Itu ulama-ulama kata bahawa ini dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah cuba dibunuh menggunakan pandangan ain. Kisahnya macam ni. Ada seorang lelaki dalam masyarakat jahiliah ni dikenali memang pandangan matanya sangat tajam. Pandangan matanya boleh menyebabkan sesuatu itu mudarat. Contoh, pernah berlaku lelaki ini diminta supaya membunuh seekor unta. Jadi apa yang lelaki ini buat ialah dia akan berpuasa selama 3 hari, 3 malam. Puasanya bukan puasa tidak makan, tidak minum. Tapi puasanya ialah dengan memejamkan mata, tidak memandang sesuatu pun selama 3 hari 3 malam. Boleh jadi ini adalah salah satu daripada amalan-amalan khurafat dengan jampinya, dan dipejam mata selama 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga dibawa unta ke hadapan lelaki ini, maka apabila lelaki ini buka saja mata, dia pandang unta depan dia, maka unta itu boleh tersungkur jatuh dan mati. Itu kekuatan pandangan mata si lelaki ini. Dan rahsia ini, kebolehan ini diketahui oleh pembesar Quraisy, masyarakat jahiliah ni. Maka mereka meminta bantuan daripada lelaki ini. Mereka kata, kami akan upah kamu untuk membunuh seorang lelaki yang bernama Muhammad. Jadi apa yang dibuat oleh lelaki ini, maka dia berpuasalah dengan memejamkan matanya selama 3 hari 3 malam. Lalu pada hari ketiga, dibawa lelaki ini oleh pembesar-pembesar Quraisy ini ke tempat yang biasa dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad SAW lalu, maka pembesar Quraisy ini minta lelaki ini supaya buka mata dan tengok siapa di hadapan dia. Dan apabila lelaki ini buka je mata, dia tengok Nabi SAW berada di hadapannya, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Bukan Nabi Muhammad SAW yang jatuh, yang terkena mudarat penyakit ain, tapi lelaki itulah yang tiba-tiba jatuh tersungkur dan dikatakan meninggal dunia. Dan Allah menurunkan ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kamu daripada pandangan mata masyarakat ataupun lelaki yang cuba membunuh Nabi SAW tadi. Baik, seterusnya kita tengok dalam masyarakat dunia, kepercayaan masyarakat dunia tentang adanya evil eye. Adanya evil eye, iaitu mata jahat. Tuan-tuan boleh tengok di sebelah saya ni, ini dipanggil nazar. Kalau kita pergi ke negara-negara seperti negara Turki atau negara-negara Balkan, kita akan jumpa benda ni. Ini dipanggil nazar, iaitu satu bentuk tangkal untuk melindungi, dipercayai boleh melindungi diri daripada penyakit ain atau evil eye. Begitu juga dengan sekarang ni pun dah ada dijual baju-baju, bahkan cover casing handphone pun ada yang mana mempunyai gambar rajah nazar ini. Jadi hati-hati kita kalau beli benda-benda macam ni, sebab ini adalah salah satu bentuk tangkal, bukanlah suatu perlindungan yang mutlak. Kerana dalam Islam telah ada cara untuk kita berlindung daripada terkena penyakit ain. Dulu saya pergi ke Turki tahun 2014, saya tengok ada kedai-kedai, gerai-gerai jual benda-benda macam ni. Maka saya tanya penjual, saya tanya, ni apa ni? Dia kata, this is a talisman, amulet from evil eye. Jadi kita dapati bahawa memang perkara-perkara berkaitan ain ini atau evil eye ini turut dipercayai oleh masyarakat-masyarakat lain dalam dunia ini.
Baik, seterusnya kita lihat bagaimana pula uh, kisah tentang kekuatan penyakit ain ini dalam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misteri kekuatan mata jahat. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqq walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu al-ain. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penyakit ain itu suatu yang benar-benar terjadi, dan jika ada sesuatu yang boleh mendahului qadar, takdir, maka ain boleh mendahuluinya. Jadi kita dapat lihat bahawa kekuatan ain ini diiktiraf atau diakui melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada perbezaan, kalau kita tengok sihir dengan ain sangat berbeza. Sebab sihir ini ulama-ulama berkhilaf, kerana ada yang mengatakan ia hanyalah suatu khayalan, dan ada ulama kata ia betul-betul terjadi. Dalam Al-Quran pun disebut saharu a'yunan nas. Saharu a'yunan nas. Disihir mata manusia, dikhayalkan pada mata. Ada satu ayat lagi, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Ketika Nabi Musa berdepan dengan ahli sihir Firaun, tongkat-tongkat dan tali-tali yang dilemparkan oleh ahli sihir Firaun itu dikhayalkan kepada Nabi Musa seolah-olah bergerak. Jadi ulama kata berdasarkan hadis ini, ada kata sihir itu khayalan, dan ada ulama kata sihir itu betul-betul terjadi. Tapi berbeza dengan ain. Nabi kata ain ini betul-betul terjadi. Dan kalaulah ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, maka ain boleh mendahuluinya. Itu menunjukkan bahawa kekuatan ain itu sampai tahap macam tu. Baik, seterusnya. Nabi SAW juga bersabda, aksaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadrihi bil ain. Sesungguhnya ramai di kalangan umat aku yang mati kerana penyakit ain, selain daripada takdir qada Allah Taala. Jadi kalau kita lihat kekuatan ain ini boleh menyebabkan kematian, itu tahap maksima. Kalau sihir ada yang khayalan itu boleh menyebabkan kematian, tapi ain ini Nabi kata boleh sampai tahap menyebabkan kematian, dan itu adalah tahap maksima. Kemudian Nabi kata apa lagi? Al-ainu tudkhilur rajula al-qabra wal jamala al-qidra. Sesungguhnya ain itu atau penyakit ain itu boleh menyebabkan seorang manusia itu masuk ke dalam kubur, dan seekor unta dengan sebab terkena ain boleh menyebabkan dia masuk dalam periuk. Maksudnya kalau unta ni terkena ain, dia sakit, disembelih lalu dimasak dalam periuk. Jadi sebab tu tuan-tuan, kekuatan ain ini sampai boleh membunuh seseorang. Bukan setakat jadi penyakit-penyakit biasa, bahkan boleh sampai menyebabkan kematian. Baik, kesan dan tanda-tanda kena ain. Ini ada kesan, kita boleh tengok kalau orang kena ain ni ada kesan dia dan ada tanda-tanda dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baita ummi Salamah fa idza sabiyyun fil baiti yashtaqi fasa'alahum anhu faqalu nazunnu anna bihil ain faza'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an antastarku lahu minal ain. Bahawa Nabi SAW pada suatu hari telah pergi dan baginda masuk ke rumah Ummu Salamah. Baginda masuk ke rumah Ummu Salamah, dan ketika baginda masuk ke dalam rumah tersebut, maka baginda terlihat atau baginda nampak seorang budak sedang menangis. Budak ni menangis. Dan apabila Nabi melihat perkara ini berlaku, maka Nabi bertanya kepada isi rumah. Lalu mereka berkata bahawa kami kami fikir dia ni kena ain. Dia ni kena ain. Dan Nabi SAW menyuruh
supaya budak ini diruqyahkan. Maknanya menunjukkan bahawa antara tanda-tanda kena ain ialah kalau bayi, budak kecil, antaranya ialah dia menangis. Dia menangis tak henti-henti. Kalau kita, biasa tuan-tuan ingat tak atau perasan tak, kadang-kadang kita bawa anak kita pergi ke shopping kompleks, pergi ke majlis kenduri. Asal-asal budak ni elok je, tapi bila balik tu dia mula demam, dia mula menangis. Itu mungkin tanda-tanda bahawa bayi ini terkena ain. Uh, kita pun sama juga, orang dewasa pun boleh juga terkena ain. Antaranya ialah dipanggil suf'ah, iaitu pucat muka. Pucat kita, muka kita dipucat, kita jadi lemah tak bermain. Macam mana contohnya? Katakanlah pagi-pagi kita bangun nak pergi kerja, dah siap mandi, dah berdandan semua, lepas tu kita pun ambil handphone, kita ambil gambar. Ambil gambar, kita selfie, kemudian kita pun tulis, cantik tak I hari ini. Katakanlah ada orang yang tengok kita kagum, dia rasa kagum tengok kita hari itu cantik. Ataupun kita, kalau lelaki nampak kita handsome hari itu, dia puji. Wah, cantiknya kau hari ni, comelnya. Itu sebenarnya membuka kepada pintu berlakunya ain. Bagi orang yang terkena ain, daripada rasa bersemangat nak pergi kerja, tiba-tiba rasa down. Rasa macam tidak bersemangat, hilang motivasi. Kadang-kadang boleh menjadi demam dan berbagai-bagai lagi. Jadi dalam kes budak ni, kalau dibawa, katakan anak kita yang comel, kita pergi bawa anak ni sehingga orang lain tengok dan orang terpegun ataupun orang kata comelnya cucu awak ni, cantiknya anak awak ni. Kalaulah ditakdirkan masa itu berlaku terkena ain, maka budak tersebut boleh jatuh sakit. Begitu juga dengan kita ataupun kepada binatang ternakan. Boleh berlaku kepada binatang ternakan. Contoh, kita ada pelihara kambing atau lembu yang banyak, dan tiba-tiba ada orang yang datang, dia kagum, wah bagus betul binatang-binatang kamu ni, membiak dengan banyak. Dia pandang dengan kagum. Atau tengok pokok-pokok kita, itu suburnya pokok durian kamu ni, buahnya banyak, pun boleh menyebabkan berlakunya ain. Nanti kita akan tengok ada dalil-dalilnya. Jadi antara tanda dan kesan terkena ain, kita boleh lihat berlaku perkara ataupun sesuatu yang mudaratkan kepada orang tersebut. Sebab itu dalam hal ni kita kena hati-hati. Sebab ada masa saya tengok banyak keadaan yang mana bila kita sakit ataupun anak menangis, kita terus kata ini terkena gangguan jin, ini terkena gangguan syaitan. Ada orang yang kata ni kena buatan orang, itu lagi bahaya. Sebab itu kadang-kadang kita kena cek betul-betul, adakah kemungkinan kita terkena ain. Sebab Nabi kata umat baginda akan banyak meninggal, akan banyak mati kerana kena ain. Jadi sebab itu kena hati-hati dalam perkara ni sebelum kita menuduh atau membuat dakwaan bahawa seseorang telah menyihir kita atau seseorang telah mengenakan sesuatu kepada anak kita, kepada ahli keluarga kita. Cara yang sebaiknya ialah kita cuba ruqyahkan dahulu. Tengok, mudah-mudahan kalau benar itu adalah ain, maka dengan melalui berkat baca ayat Quran kita boleh sembuh. Baik. Punca berlakunya ain yang pertamanya ialah kalau kita melihat sesuatu yang mengkagumkan lalu kita memujinya tanpa menyebut nama Allah. Kita kagum, kita melihat sesuatu dan kita kagum, kita rasa takjub, kita wah cantiknya contohnya. Kalau kita tengok rumah besar, wah besarnya rumah ataupun cantiknya rumah kau. Ataupun apa lagi, kita tengok, hatta kalau kita tengok pada diri kita pun, kalau kita tengok pada diri kita sekalipun, kita rasa kagum atau dipanggil ujub, kita rasa kagum dengan diri kita, pun boleh menyebabkan berlaku ain kepada kita. Boleh menyebabkan mudarat kepada kita.
Apa dalilnya? Kita lihat apa yang berlaku kepada Nabi, kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa rawa Malik rahimahullah, dan Imam Malik telah meriwayatkan an Ibnu Shihab an Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf qala ra'a Amir bin Rabi'ah Sahal bin Hunayf yaqtasil. Diceritakan Imam Malik meriwayatkan satu hadis daripada Ibnu Shihab, daripada Abi Umamah, daripada Sahal, daripada Sahal bin Hunayf. Kata Imam Malik dalam hadis ni, Sahal bin Hunayf berkata telah melihat Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah sahabat Nabi. Apa yang dilihat oleh Amir Rabi'ah itu Sahal bin Hunayf. Mana Sahal bin Hunayf bercerita tentang dirinya ni, iaitu Amir bin Rabi'ah telah melihat Sahal bin Hunayf mandi. Amir bin Rabi'ah sahabat Nabi, Sahal bin Hunayf juga sahabat Nabi. Amir bin Rabi'ah telah melihat Sahal bin Hunayf sedang mandi. Faqala wallahi ma ra'aitu kal yaumi wala jilda mukhabba'ah. Demi Allah, Amir bin Rabi'ah ni dia bersumpah, dia memuji dia bersumpah, ma ra'aitu kal yaumi wala jilda mukhabba'ah. Demi Allah aku tak pernah lihat kulit yang mulus. Kita kata kulit mulus kot, kulit yang cantik. Aku tak pernah lihat kulit secantik ini. Dan dia kata riwayat, kulit ni kalah anak dara. Dia kata gitu. Lebih kurang ayat ni. Wallahi aku tak pernah tengok orang yang punya kulit secantik ini kalah anak dara. Qala falubita Sahal, maka apa berlaku? Sahal jatuh. Kata riwayat kata tersungkur pengsan. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amira, maka Nabi SAW datang kepada Amir. Nabi datang jumpa Amir bin Rabi'ah, lalu fataghayyadha alaih. Nabi marah. Jarang kita lihat Nabi SAW marah, kecuali dalam kes ni Nabi marah Amir bin Rabi'ah ni, dan Nabi berkata, ala ma yaqtulu ahadukum akhah, adakah kamu nak bunuh saudara kamu? Ala barakta, kenapa engkau tidak sebut barakallah, cantiknya kulit kamu? Maknanya dalam kes ni Amir bin Rabi'ah melihat kulit Sahal bin Hunayf dengan pandangan takjub. Melihat dengan pandangan takjub. Dan dia tidak menyebut nama Allah. Wallahi itu, sumpah tu, itu memang disebut nama Allah, tapi itu adalah adat kebiasaan orang Arab bersumpah tu kira macam perkara biasa. Tapi yang Nabi kata ialah, kenapa kamu tidak sebut tabarakallah? Kenapa kamu tidak sebut barakallah? Maknanya kena puji Allah dahulu, barulah puji kulit ataupun kejadian seseorang itu. Kemudian Nabi suruh buat apa? Ightasil lahu, mandikan dia. Mandikan Sahal bin Hunayf. Faghsala lahu Amir wajhahu wa yadayhi wa mirfaqaihi wa rukbatayhi. Kemudian apa yang berlaku? Bila nak mandi Sahal bin Hunayf, bukan mandi cara biasa. Maka disuruh supaya Amir bin Rabi'ah ni berwuduk, kata ulama, berwuduk iaitu basuh muka Amir bin Rabi'ah, bukan basuh muka Sahal. Basuh muka Amir bin Rabi'ah. Bila basuh muka, tangan sehingga siku, dan juga wa atrafa rijlaihi, dan juga hujung-hujung kaki, wa dakhila izarihi fi qadah, dan juga pakaian dalam dibasuh. Semua ni anggota wuduk ni termasuk pakaian yang dipakai, bahagian dalam tu dibasuh, dan air yang basuhan itu ditadah dalam satu bekas. Air itu ditadah dalam satu bekas, summa sabba alaih, disiram kepada atau dijirus kepada Sahal bin Hunayf yang sedang sakit. Faraha ma'annas, dan Sahal bangun sembuh. Kita lihat pelik cara perubatan yang ditunjukkan oleh Nabi untuk ain ini, dia ada sedikit pelik, tapi itulah yang mujarab. Sebab itu ada orang bertanya, kenapa orang yang kena ain ini dimandi dengan air daripada orang yang menyebabkan ain? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, cuba tuan-tuan lihat ular
cuba tengok ular. Sekarang kalau kita tengok ular, bila dia patut seseorang, bila dipatut seseorang manusia, apakah penawar paling mujarab? Kata Ibn Qayyim, sudah pasti racun ular itu. Sebab tu kalau seorang dipatut ular, kalau kita bawa pada hospital, hospital akan cari racun atau bisa ular yang sama jenis dengan ular yang patut tadi. Sebab itu dalam kes ni Ibn Qayyim Al-Jauzi kata perubatan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat ajaib. Tak akan dijumpai oleh mana-mana pakar dalam perubatan moden. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW mendapat panduan ini melalui wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu orang yang terkena ain, salah satu cara nak rawat dia ialah dengan mengambil air yang ditadah daripada bekas wuduk orang yang mempunyai ain itu. Itu cara dia. Sebab kata Ibn Qayyim, orang yang terkena ain telah terkena bisa pandangan orang yang memandangnya. Maka bisa tersebut perlu ditawarkan melalui air daripada orang yang ada ain tadi. Itu adalah rahsia dalam perubatan Islam yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kalau kita tengok tadi kenapa berlaku ain, kerana kita melihat sesuatu perkara dengan rasa takjub, rasa kagum, itu menyebabkan berlakunya ain. Kalau kita tengok rumah orang, kereta orang, saya ingat lagi satu masa saya ada satu forum bersama dengan almarhum Syekh Murtaza, mantan Mufti Negeri Sembilan. Saya ingat lagi kata beliau, dia kata selain manusia ni kena penyakit misteri seperti sihir, ada satu lagi penyakit misteri iaitu ain. Contoh dia kata, ni ayat yang beliau sampaikan, kita tengok kereta yang besar, contoh kereta Ferrari atas highway, memotong kereta kita. Kita pun dalam hati kata, wow, cantik kereta tu, atau wow, lajunya kereta tu. Tak lama kalau betul-betul terkena ain daripada ketakjuban kita pada kereta itu, kita akan nampak kereta itu terbabas ataupun terlibat dalam kecelakaan. Itu kekuatan ain. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nampak sesuatu yang mengkagumkan kita, Nabi kata apa? Ala barakta. Kita kena sebut barakallah atau tabarakallah, masya Allah ataupun subhanallah. Mana puji Allah dahulu, barulah puji makhluk. Kita nampak cucu orang tu cantik, comel sangat. Subhanallah, cantiknya cucu kamu ni. Ataupun sebut Alhamdulillah pun tak apa. Alhamdulillah, cantiknya cucu kamu ni. Masya Allah, cantiknya rumah kamu ni. Tabarakallah, cantiknya kereta kamu ni. Masya Allah, suburnya kebun kamu ni. Itu antara perkataan-perkataan pujian yang kita boleh lakukan untuk mengelak daripada terkena ain. Okay, itu adalah punca pertama. Punca kedua berlakunya ain ini ialah kerana perasaan hasad dengki dan juga disertai dengan amalan-amalan khurafat. Ia dikenali sebagai sihru ashabil auham wan nufusil qawiyah. Kalau tadi penyebab pertama kita kagum, kita suka, kita takjub. Yang kali ini pelik. Kita tak suka pun, kita nak marah pun, kita dengki pun boleh menyebabkan ain. Lagi-lagi kalaulah disertai dengan amalan-amalan khurafat. Ini disebut oleh Ibn Katsir dalam tafsir beliau. Jenis-jenis sihir salah satunya ialah sihru ashabil auham wan nufusil qawiyah. Sihir orang-orang yang mempunyai kekuatan jiwa. Jiwa dia telah kuat sehingga boleh memberi kesan kepada seseorang yang lain. Antara apa contohnya, saya pernah diberitahu oleh rakan saya, seorang mudir di madrasah, tentang kisah orang yang mempunyai satu ilmu dipanggil ilmu senjata fakir. Ini ilmu khurafat, ilmu yang tak boleh diamalkan. Apa yang berlaku ialah si fulan ini yang ada ilmu senjata fakir ni, dia duduk berjiran dengan si B, katakan A, B. Duduk berjiran. Kemudian di antara kedua-dua rumah si A dan si B ni ada satu rumpun buluh. Satu hari si B ni pergi potong buluh.
potong pokok-pokok buluh yang ada di sempadan tu, mungkin kerana nak buat lemang ke, nak buat moyang buluh ke, tak tahulah, tapi dia potong buluh. Masa dia potong pokok buluh tu, si A ni yang ada ilmu senjata fakir ni, dia melihat dengan pandangan yang tajam kepada si B yang tengah memotong pokok buluh ni. Dia ceritakan pada malam tu, si B ni ketika tidur dia nampak buluh-buluh runcing datang menikam matanya, dan esok pagi dia bangun buta matanya. Itu antara kekuatan penyakit ain ini sehingga menyebabkan kemudaratan buta kepada seseorang. Jadi itu antara penyebab berlakunya penyakit ain, iaitu kerana perasaan dengki atau amalan-amalan khurafat. Kalau tadi kita tengok orang, wah cantiknya anak kau atau kau ni cantik kan. Tapi ini kita tengok orang tu kita bengang sebab dia ni cantik pada kita kot. Kita tengok dengan tak puas hati pun boleh menyebabkan berlaku kemudaratan. Lagi-lagi kalaulah ia disertai dengan ilmu-ilmu khurafat, amalan-amalan khurafat. Antara ini contoh ilmu tenung matahari. Ilmu tenung matahari. Saya pernah tengoklah ada orang tu dia amal satu ilmu ni, dia panggil ilmu tenung matahari. Apa yang dia buat ialah dia akan duduk melihat matahari, bermula daripada matahari itu terbit sehinggalah pukul 11 pagi. Saya pernah tanya seorang ni, ilmu yang dia amalkan ini. Masa tu dekat rumah saya tu ada kebetulan dia datang rumah saya sedang cedok nasi. Dia tenung je saya punya pinggan nasi tu tiba-tiba pecah. Retak pinggan tu. Saya kata ada amal apa-apa ilmu ke ni? Pada mulanya tak ceritalah, tapi lama-lama dia cerita. Dia kata dia pernah amalkan ilmu tenung matahari. Dia tengok matahari, saat matahari tu terbit, tak boleh berkelip. Tak boleh berkelip. Kena tenung sampailah matahari tu bertukar menjadi biru. Maksudnya barulah ilmu tu kira menjadi. Dia tenung tu daripada matahari berwarna merah, orange, merah semua, kuning tu, sehinggalah matahari tu dikalah, iaitu matahari bertukar jadi warna biru. Dan memang nak tenung ni bukan satu jangka masa yang singkat. Kata orang ni dia tenung daripada terbit matahari sehingga pukul 11 pagi. 4 jam lebih kurang. Tenung matahari tak berkelip. Kalau berkelip kira batal. Kena tenung dan tak boleh berkelip. Dan memang pandangan orang ni sangat tajam. Kalau budak-budak tengok pun kadang-kadang takut tengok mata dia. Tajam. Baik. Seterusnya. Ada soalan orang tanya. Bagaimana pula, itu tadi orang takjub dengan mata terbuka atau dengki dengan mata yang celik. Bagaimana pula dengan orang buta? Boleh tak orang yang buta mengenakan ain pada orang lain? Ibn Qayyim menyebut dalam kitab Zadul Ma'ad tentang ain orang buta. Dan penyakit ain itu tidak hanya berlaku kesannya kepada melalui penglihatan saja. Bal qad yakuna a'ma. Dan kadang-kadang berlaku juga kepada orang yang buta. Fayusafu lahu syai' diceritakan sifat sesuatu atau sifat seseorang, orang ni handsome, tampan kepada orang buta ni. Kemudian orang buta tu tiba-tiba rasa macam wah, dia kagum. Dia dalam hati, wah cantik orang ni. Wa illam yarah, walaupun dia tak tengok. Maknanya orang buta ni mata dia tertutup, tapi dia ceritakan kepadanya tentang sifat seseorang, dan dalam hatinya terdetik. Iaitu daripada sifat ni aku rasa dia ni handsome, ataupun aku rasa dia ni cantik. Jadi kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, begitu pun boleh terkena ain. Cara macam tu pun, kaedah macam tu pun boleh menyebabkan berlakunya ain kepada seseorang. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, cik-cik puan terutamanya, kalau kita suka ada habit pagi-pagi dah cantik-cantik pakai tudung semua bersolek, lepas tu ambil gambar selfie, kemudian publish dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Insta, menyebabkan orang tengok, wah kagum cantiknya dia ni. Itu pun terdetik dalam hati orang tu pun boleh menyebabkan kemudaratan ain. Sebab tu kadang-kadang kita tengok hari ni, sekarang ni banyak kes-kes penyakit mental. Pun sebenarnya ain pun boleh menyebabkan tekanan pada seseorang. Ain ini
tahapnya boleh sampai membunuh. Itu tahap maksima. Maknanya kesan-kesan yang kecil-kecil pun, yang sederhana pun boleh kena pada kita. Sebab tu Nabi kata, akhir zaman ini banyak umat aku mati kerana terkena ain. Sebab tu tuan-tuan hati-hati terutama dengan teknologi-teknologi seperti telefon, apps yang mendedahkan diri kita kepada orang ramai. Kalau orang tu tengok kita dengan kagum atau orang tu tengok kita dengan dengki sekalipun, kita bimbang mudah terkena penyakit ain. Jadi kena hati-hati supaya perkara ni tidak berlaku kepada kita ataupun saudara mara kita, ahli keluarga kita. Baik, seterusnya saya pergi kepada cara untuk merawat panah ain. Tadi Nabi SAW dalam hadis yang berkaitan dengan Sahal bin Hunayf yang kena ain tadi, Nabi suruh Abi bin Rabi'ah berwuduk, basuh muka, basuh anggota wuduk tangan sampai siku kaki, sampailah termasuk juga pakaian bahagian dalam, lalu disimbah kepada Sahal bin Hunayf. Itu salah satu cara. Yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yu'maru al-ain al-ainu fayatawadda summa yaghtasil minhu al-ma'in. Ini kaedah pertama tadilah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata disuruh orang yang mengenakan ain itu, supaya dia berwuduk dan dimandikan kepada orang yang terkena ain. Ini kalau kita tahu orang yang mengenakan ain. Kalau kita tahu memang ada orang yang macam kagum pada kita, orang yang ataupun dengki pada kita, kalau kita tahu dia tu yang buat, maka suruhlah dia berwuduk. Kemudian kita ambil air tu, kita mandikan pada orang yang kena ain. Masalah sekarang susah nak kenal, siapa tak tahu yang kenakan ain pada kita. Baik, cara yang kedua ialah uh, uh, melalui ruqyah. An Aisyah qalat amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam au amara an nastarqiya min al-ain. Daripada Sayyidatina Aisyah, beliau berkata Nabi SAW menyuruh aku supaya baca ruqyah untuk melindungi daripada terkena ain. Ruqyah ni banyak ruqyah banyak, nanti insya-Allah dalam kuliah akan datang saya cerita tentang bagaimana bentuk-bentuk ruqyah yang Nabi SAW amalkan. Tapi yang kami yang diijazahkan oleh Tuan Guru Dr. Haji Siddiq An-Naqsyabandil Khalidi, kami diijazahkan supaya baca ayat manzil. Ayat manzil atau juga dikenali sebagai ayat 33 pada setiap pagi dan juga petang. Itu dijadikan amalan. Antara contoh yang pernah dibaca oleh Nabi SAW, Nabi SAW ada dua orang cucu, iaitu Hasan bin Hussein. Apabila setiap kali Nabi jumpa cucu ni, Nabi akan ruqyahkan atau doakan untuknya melalui satu doa. Doanya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku melindungi kamu berdua, wahai Hasan dan Husin, dengan kalimah Allah yang maha sempurna daripada gangguan syaitan dan juga binatang-binatang, daripada segalanya dan daripada ain. Daripada penyakit ain. Nabi secara khusus sebut tentang ain. Dan baginda bimbang anak cucu atau cucu baginda ini terkena ain. Jadi sebab itulah kita ni kalau nak menghindarkan anak kita atau cucu kita yang kita bawa ke tempat-tempat awam terkena ain, daripada terkena ain, maka kita bacalah doa ini. Kalau kita ada cucu, bacalah u'izuka bikalimatillah, atau kita baca untuk dia dan kita sekali, na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimah Allah yang maha sempurna. Atau kalau kita seorang-seorang, kita rasa kita ni, kita perasan kita ni cantik sangat, kita ni handsome, takutlah orang pandang kita, maka sebelum keluar rumah bacalah a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimah Allah. Sebab itu bagi orang-orang awam, inilah doa yang perlu dibaca. Itu berlindung dengan kalimah Allah, itu Allah. Tapi bagi setengah-setengah pengamal zikir-zikir tertentu, contohnya dalam pengamal zikir tarikat Naqsyabandi, amalan menyebut Allah itu Allah, Allah, zikir itu Allah, Allah, Allah dalam hati,
sentiasa dilakukan. Dan sebenarnya itulah suatu bentuk kaedah meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala dengan cara yang sangat berkesan. Sebab kalau hati kita sentiasa hidup dengan Allah, 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 dan kita rasa kewujudan Allah Ta'ala dan kita rasa kebesaran Allah Ta'ala, insya-Allah berkat zikir yang kita amalkan itu, Allah lindungi kita bukan setakat daripada ain, bahkan daripada segala musibah-musibah yang lain. Baik, seterusnya cara untuk mengelak pandangan ain, mengelak panahan ain. Kalau tadi kita nak rawat, sekarang ni sebelum rawat tu kita awal-awal lagi cuba untuk elakkan panahan ain. Bagaimana caranya? Yang pertama, sebelum puji sesuatu, hendaklah dimulakan dengan menyebut Allahumma barik alaik atau Masya Allah la quwwata illa billah ataupun Masya Allah tabarakallah. Tengok, contoh mungkin perasan tu kalau rakan-rakan kita habib-habib para habaib, kalau kita cerita tentang sesuatu mereka akan sebut apa? Masya Allah tabarakallah ataupun tabarakallah, itu doa supaya kita ni terhindar atau mereka terhindar daripada kena ain atau mengenakan ain. Tabarakallah, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, itu semua adalah lafaz-lafaz memuji Allah. Sebenarnya sebelum puji sesuatu, puji Allah terlebih dahulu. Okay, cara kedua untuk elak panahan ain ialah sembunyikan apa yang menyebabkan orang kagum. Sembunyikan apa yang menyebabkan orang kagum. Jangan kita suka menunjuk-nunjuk, jangan kita riak, jangan kita takabur. Kadang-kadang kita ada kereta baru saja je tayang depan orang. Kalau kita ada rumah baru saja je ambil gambar rumah, ambil gambar kereta baru, masuk dalam Facebook. Itu boleh membawa kepada terbukanya pintu-pintu terkena ain. Dalilnya apa? Anna Uthman radhiyallahu anhu ra'a sabiyyan malihaj faqala dasimu nunatahu li'alla tusibahul ain. Sesungguhnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah melihat seorang budak malihaj, dagunya terbelah, dagunya belah, budak tu comel, dagunya belah, dan perkara tersebut menarik perhatian orang, dagunya belah. Atau katakan anak kita tiba-tiba lahir-lahir matanya biru, matanya hijau, cantik. Kita tahu perkara itu boleh menarik perhatian orang. Maka kata Sayyidina Uthman, dasimu nunatahu, hitamkan, arangkan atau hitamkan dia punya dagu supaya li'alla tusibahul ain, supaya budak tu tak kena ain. Kita tengoklah pada anak kita, kadang-kadang tengok anak kita kat mana bahagian pada anak kita yang boleh menarik perhatian orang. Orang kalau tengok, wah comelnya, mata dia ke bulat, rambutnya ke perang, pipinya gebuk, itu perkara-perkara yang kita perlu sembunyikanlah supaya jangan terdedah kepada orang secara terbuka. Hatta bahkan kita sendiri pun sebagai mak ayah, kalau kita tengok anak kita tengok, kagumnya tengok anak aku sama macam aku, itu pun tandanya kita tidak puji Allah terlebih dahulu, boleh menyebabkan berlakunya ain. Kena hati-hati ya. Baik. Apa dalilnya? Kita tengok. Ini perkara ni saya dulu tak perasan, selalu baca surah Al-Kahfi. Tapi bila lama-lama saya baca perbahasan ulama, kenapa ada cerita ni? Kalau kita tengok dalam, tak silap saya, ayat ke-33 saya cerita ni, Allah mulakan dengan a'udzubillah minasyaitanirrajim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Itu ayat dia. Itu kisah dua orang ni. Seorang ni dapat nikmat Allah. Dia diberikan diberikan kurnia ladang, ladang kurma, yang mana ladang ni di tengah-tengahnya ada sungai, ada tanaman-tanaman anggur dan sebagainya. Jadi yang seorang lagi ni miskin, tak ada apa-apa. Yang si kaya ni bila setiap kali masuk ladang dia ni, dia rasa macam bangga. Wah, takjub, kurma, ladang pokok kurma aku, anggur aku, sungainya cantik, dia rasa takjub. Takjub Maka kata si yang miskin ni, dia kata walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan sepatutnya kamu, masa kamu masuk kebun kamu tu, pesan si miskin ni, kamu sepatutnya berkata semuanya ialah barang yang dikehendaki Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Itu maknanya dia pesan kepada sahabatnya, kalau boleh
Bila kamu nampak kebun kamu subur, pokok kamu, tanaman kamu banyak dengan kecantikan kebun kamu, sebutlah Masya Allah la quwwata illa billah. Dan disambung lagi, kalau engkau memandang aku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding denganmu. Maknanya kita ni, itu pesan. Maknanya kalau nampak benda kagum, kita puji Allah. Bila kita tengok orang miskin, jangan kita keji. Apa doa, apa ayat seterusnya? Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu. Sebab tu bahaya tuan-tuan. Kita ada harta banyak, kemewahan, dan kita pandang hina pada orang yang tak ada harta ni. Kita bimbang orang ni, dia tidak dengki tapi dia doa je supaya aku ni lebih baik daripada kamu nanti. Dan dia kata apa? Yang miskin dia kata, dan aku bimbang dia, yakni Allah, akan menimpakannya dengan bala bencana dari langit sehingga menjadilah kebun itu tanah yang licin tandus. Au yusbiha ma'uha ghaura falan tastati'a lahu talaba. Ataupun air kebun itu akan menjadi kering di telan bumi, maka dengan demikian engkau tidak akan dapat mencarinya lagi. Itulah doa ataupun kebimbangan orang miskin ni. Kamu wahai orang kaya, kalau kamu terlalu bangga dengan harta yang kamu ada, kekayaan yang kamu ada, aku bimbang satu hari nanti Allah tarik semua benda tu. Sebab tu dia pesan, bacalah la quwata apa Masya Allah la quwata illa billah setiap kali kamu masuk kebun kamu. Jadi pesan ini sebenarnya kita ni, kalau kita berharta, maka kita kena banyak doa, ingat bahawa itu kurniaan Allah Ta'ala yang pertama. Yang kedua, jangan hina orang-orang yang miskin. Bantulah mereka. Saya ingat lagi ada satu, seorang ustaz pernah cerita pada dalam kuliah. Masa tu saya belajar lagi. Dia kata kadang-kadang kalau kita pergi ke restoran, kita nak beli makanan. Kita nampak ada kari kepala ikan. Kari kepala ikan. Daripada masa tu katakan pukul 3 4 petang, 3 petang, 4 petang pada masa tu kari kepala ikan tu masih tak laku. Hati-hatilah kerana kadang-kadang ada orang yang tidak ada harta. Dia datang kedai, dia tengok je kari kepala ikan, dia terliur nak beli tapi duit tak ada. Pandangan itu, dia tu seorang, kemudian datang lagi, tengok lagi, datang orang lain lagi, tengok lagi. Mana ni semua orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk beli. Pandangan itu, kalaulah salah seorang daripada mereka ni ada pandangan ain, dia rasa macam nak tapi tak sampai hajat, boleh menyebabkan mudarat dan kepada sesiapa yang memakan makanan itu. Sebab itu tuan-tuan, makan makanan yang yang mewah ataupun yang dah lama terhidang tapi tak ada orang beli, kita bimbang takut ada masa yang sudah memandang, nak tapi tak dapat, nak tapi tak dapat. Jadi kena hati-hati. Dan ini kisah yang terakhir ialah kisah seorang sahabat Nabi yang membatalkan ain. An Abi Abdullah As-Saji annahu kana fi ba'di asfarihi. Saya ringkaskan dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Melayu iaitu dari Abi Abdullah As-Saji. Dia ni ada seekor unta dia ada seekor unta disebut naqatin farihah, unta merah. Unta ni memang laju. Kalau kita kata ibarat zaman sekarang ni, kereta Ferrari lah. Kereta Ferrari, kereta Mercedes, kereta BMW. Dia ni memang ada unta yang laju, yang kuat. Unta merah ni. Dan ada seorang lelaki dalam rombongan itu, seorang lelaki rajulun ainun. Lelaki ni memang orang tahu dia ni ada mata yang ain, yang boleh kenakan kemudaratan melalui pandangan dia. Falamma nazara ila syai' illa atlafahu. Dia tak pandang sesuatu kecuali benda tu akan jadi timbul kecelakaan. Maka diberitahu kepada Abi Abdullah, ihfaz naqataka minal ain. Jaga unta engkau tu wahai Abi Abdullah daripada dipandang oleh lelaki itu. Maka kata Abi Abdullah, laisa lahu ila naqati sabi. Dia tak akan boleh buat apa-apa pada unta aku. Maka fa ukhbira al-ain biqaulihi. Maka ada orang bagi tahu kepada lelaki ain tadi, ni Abi Abdullah kata kau tak akan boleh buat apa-apa pada unta dia. Maka apa yang dibuat oleh si lelaki tu, dia pergi cari. Dia pergi cari kat mana unta tu. Fana zara ilan naqah. Dan dia nampak unta Abi Abdullah dan saja dia pergi tengok dengan pandangan matanya yang tajam, pandangan mata yang jahat.
fattarabat wa saqatat, unta tu jatuh dan menggelupur. Faja'a Abu Abdullah, dan Abu Abdullah diberitahu tentang perkara ni. Maka Abu Abdullah kata apa? Dil, Dillu ni alaih, tunjukkan aku dekat mana lelaki Ain tadi. Kemudian Abi Abdullah jumpa lelaki tu, fawaqafa alai, dia pun duduk berdepan dengan lelaki tadi. Maka dibaca apa? Cuba tuan-tuan tengok, dibaca bismillah habasa habisun wa hajara yabisun wa shihaba qabisun. Kemudian radatu ainal a'in alai, aku pulangkan pandangan mata orang yang mengenakan ain tu kepadanya. Wa ala ahabbin nasi ilaih farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Dan Nabi Abdullah baca sebahagian daripada surah Al-Mulk. Apa yang berlaku? Fa kharajat hadaqata al-ain. Tiba-tiba dengan berkat bacaan oleh Abi Abdullah doa daripada surah Al-Mulk tadi, mata orang lelaki tadi tiba-tiba terkeluar. Mata orang yang ain tu terkeluar. Wa qamatin naqatu la ba'sa biha, dan unta yang tadi menggelupur jatuh tadi bangun elok je. Maknanya ini adalah kisah bagaimana seorang sahabat Nabi yang telah mengetahui cara nak matikan ain ini dengan mengembalikan balik apa kemudaratan yang ditimbulkan kepada orang yang memandang untanya sedemikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian saya tentang apa itu penyakit ain, dalil-dalilnya, apa kesannya, kemudian bagaimana cara nak rawatnya, bagaimana cara nak mengelakkannya, dan dalil-dalil cara nak rawat itu daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulan penutupnya, kita kena hati-hatilah. Kita kena hati-hati tentang perkara ini. Kalau boleh kita banyakkan diri kita untuk jangan bersifat takabur. Jangan menunjukkan kelebihan kita ada. Jangan kita ada rasa dengki kepada orang. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, maka kita pujilah Allah terlebih dahulu. Kalau kita rasa dengki pada orang, maka kita istighfarlah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah melindungi diri kita semua, saya, tuan-tuan penonton, daripada terkena kemudaratan akibat penyakit ain ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan tasbih kafarah, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Al-Asr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.